Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan. Sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimakanlah dariku ibadat pada bulan ini. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Umat Islam seluruh dunia berpuasa pada hari ini. Kita di Malaysia berpuasa, bermula hari ini kita bertarawih pada malam tadi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, mempertemukan kita dengan Ramadan untuk sama-sama kita meningkatkan amalan bakti kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu para penonton, para pendengar rasa terlalu bersyukur di atas nikmat, di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Para penonton sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah terdahulu, sejarah salafus salih, antaranya Ma'al bin Fadhi pernah menceritakan dalam kitab Lataif al-Ma'arij. Dalam kitab Lataif al-Ma'arij menceritakan bahawa salafus salih yang terdahulu, mereka 6 bulan lebih awal telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar mereka dapat bertemu dengan Ramadan. Maknanya kalau 6 bulan lebih awal, maknanya bermula bulan tuan-tuan, Rabiul Awal, bulan 3 dalam Islam, sebab kita dalam Ramadan ini bulan yang ke-9. Maknanya mereka telah berdoa lebih awal, itu 6 bulan, berdoa kepada Ilahi supaya mereka dapat beribadah, melaksanakan ibadah berpuasa. Begitu juga setelah selesai berpuasa, mereka berdoa lagi kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala mempertemukan mereka, menerimakan ibadat yang telah mereka lakukan selepas daripada Ramadan tersebut. Inilah antara cara ataupun contoh-contoh teladan yang perlu kita ikuti sebagai seorang Muslim mukmin yang abid, yang mutadayyin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, saya bagi pihak jawatankuasa Masjid Kota Damansara dan juga jemaah Masjid Kota Damansara ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di mana sahaja berada. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Alhamdulillah, insya-Allah Masjid
Kota Damansara menghidangkan kepada para jemaah di sekitar ini dengan pelbagai aktiviti, pelbagai perancangan yang telah dirancangkan sejak awal bagi menghidupkan, bagi memeriahkan Ihya Ramadan pada kali ini. InsyaAllah, tuan-tuan, ada lebih kurang 12 aktiviti yang telah kami rancangkan untuk kita bersama, untuk penduduk di sini. Antaranya, tuan-tuan, ya, yang pertama, tuan-tuan, bila berpuasa kita nak makanlah, ya, kita nak berbukalah. InsyaAllah, tuan-tuan, dijemput, tuan-tuan perempuan, dalam keadaan kita norma baru ini, ya, kita terlibat dengan SOP di bawah pentadbiran Jabatan Agama JAIS, Jabatan Agama Selangor, ya, kita dibenarkan berbuka di masjid, di surau dan sebagainya, ya. Jadi di masjid kita menyediakan iftar untuk 500 orang jemaah. Tuan-tuan datanglah, ya, hadirlah pada masa tersebut, insya-Allah, ya. Sebelum daripada iftar itu, ya, tuan-tuan, kita akan bersama dengan imam untuk kita berzikir, bertahlil dan sebagainya, ya. 500 bungkus ini untuk mereka yang hadir berbuka berpuasa di masjid secara bungkus. Tuan-tuan, kita makanlah apa yang ada. Yang pentingnya, ya, kita dapat berbuka secara berjamaah, kita solat maghrib sejemaah, dan seterusnya. Kita kata seharian kita berada di masjid, kita beriktikaf, kita solat dan sebagainya. Jadi yang pentingnya, kalau ikut arahan JAIS, mana-mana yang berusia yang cukup lengkap, contohnya anak-anak 18 tahun ke bawah boleh datang dengan syarat mereka lengkap dengan 2 vaksin. Jadi tuan-tuan, ambillah peluang ini. Saya dengan ini saya menjemput kepada semua jemaah KD, datanglah berbuka. Tapi bukan semua datang, tuan-tuan, ya. 500 orang saja kita cuba, ya, menyediakan keperluan untuk ahli Qari'ah. Jadi, ya, itu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah, ya, kita adakan more. More ini kita akan adakan selepas, ya, solat tarawih. Begitu juga kita akan adakan, ya, edaran bubur lambuk kepada jemaah-jemaah di sini selepas saja solat asar di masjid ini. Seterusnya, tuan-tuan, insya-Allah, ya, pada Saban malam solat tarawih sebanyak 20 rakaat dan juga witir 3 rakaat akan dipimpin oleh imam-imam kita. Tuan-tuan, di masjid ini kita melaksanakan solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tuan-tuan tunggulah sehinggalah habis. Tuan-tuan, ya. Insya-Allah, ya, tarawih akan diimamkan oleh imam-imam kita yang terbaik. Begitu juga aktiviti seterusnya. Tuan-tuan, ya, kita adakan majlis tadarus Al-Quran yang dipimpin oleh imam dan juga muslimat mengikut kesesuaiannya. Ada yang dipimpin selepas subuh, asar atau seumpamanya. Jadi benda-benda ini kita siarkan dalam media sosial, medsos Masjid Kota Damansara. Ya, tuan-tuan boleh berhubung dengan pejabat masjid ataupun dengan imam masjid bahawa tuan-tuan nak libatkan diri dengan tadarus. Kita buat, tuan-tuan, ya, teruskan tadarus ini dalam keadaan Ramadan yang kita sentiasa kejar-kejarkan keberkatan Ramadan. Dan seterusnya, insya-Allah, pada hari nuzul Quran kita akan hidangkan kepada anak-anak Kota Damansara ini dengan pelbagai aktiviti untuk kita menghidupkan nuzulul Quran pada 17 Ramadan
program ini akan dianjurkan oleh Lajnah Pemuda. Di dalamnya adalah aktiviti untuk anak-anak. Antaranya pertandingan hafazan Al-Quran, syarahan agama dan seumpamanya. InsyaAllah maklumat ini akan diedarkan semasa kepada ibu-ibu bapa-bapa dapat mengambil berat perkara ini sebab ini melibatkan anak-anak kita. Gitu kan? Tapi syaratnya mereka mestilah yang datang ini lengkap 2 vaksin. Seterusnya, insya-Allah aktiviti seterusnya kita telah bincang dalam masjid, kita akan mengadakan tazkirah Ramadan selepas subuh, selepas zuhur dan juga selepas semayang witir. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan menghidangkan pengisian ilmu kepada penduduk di sini supaya kita dapat hidupkan bahawa di Masjid KD ini memang suatu tempat orang dikatakan sebagai satu lokasi yang betul-betul menghidupkan Ramadan pada tahun ini. Datang tuan-tuan tunggulah. Tak lama mana, habis tinggi 2 minit dari tazkirahnya. InsyaAllah kita pastikan bahawa penceramah ini memang mereka yang ada tauliah jaiz saja. Yang memang tuan-tuan sebab ini semua kita ambil kira. Seterusnya, Qiyamul Lail akan dianjurkan 10 malam terakhir bermula pukul 4 pagi. Akan dipimpin oleh imam kita. Tuan-tuan, 10 malam terakhir ini kita akan berkampung di sini. Kita akan mula masuk ke masjid pukul 4 pagi ataupun seumpamanya untuk kita qiyam bersama dengan para jemaah yang dipimpin oleh imam-imam kita di sini. Dan apa yang menarik tuan-tuan, aktiviti yang baru kita ada tahun lepas dan kita sambungkan pada tahun ini ialah kapsul Ramadan. Seperti mana yang saya sedang bercakap ini. Kapsul Ramadan akan disampaikan oleh AJK, penceramah MKD pada setiap hari cuti di Facebook MKD bermula pukul 5.30 petang. Jadi tuan-tuan, bukalah channel Facebook MKD untuk mendengar sedikit pengisian daripada penyampai-penyampai yang telah kami pilih. InsyaAllah tuan-tuan jangan kita tidak mengambil kesempatan yang ada. Ini maknanya kapsul Ramadan ini sebagai satu suntikan tuan-tuan rangsangan kepada para jemaah untuk mempertingkatkan ilmu dan seumpamanya dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, insya-Allah kaunter zakat akan dibuka selepas semayang oleh petugas-petugas. Contoh di masjid ni ada 4 orang amil. Jadi mereka akan tunggu selepas semayang, terutamanya waktu siang, zuhur, asar atau selepas tarawih sebagainya untuk tuan-tuan menjelaskan zakat dan seumpamanya. Dan alhamdulillah dalam masjid ni memang ada pejabat lembaga zakat Selangor. Tuan-tuan boleh berurusan di situ juga. Maknanya kemudahan yang ada di sini kita cuba manfaatkan. Tuan-tuan Jadi kaunter zakat juga akan dibuka. Okey. Seterusnya insya-Allah tahlil, zikir tahlil akan dipimpin oleh imam-imam sebelum daripada berbuka. Jadi tuan-tuan boleh mengisi borang-borang yang ada di muka pintu masjid untuk diisi, untuk dihantar kepada pejabat masjid untuk disebut atau dibacakan pada hari tahlil. Dan tuan-tuan, terakhir sekali ialah daurah Ramadan, pengajian kitab melibatkan 4 orang penceramah pada hari-hari tertentu. Maklumat ini tuan-tuan boleh layari di TV Masjid MKD ataupun dalam medsos masjid, dalam medsos Telegram dan seumpamanya. Muslimin dan muslimat sekalian, jadi saya selaku Nazir Masjid Ummul sekali lagi mengucapkan selamat berpuasa kepada umat Islam, di mana saya berada, terutama kepada para jemaah
yang berada di Kota Damansara ini. Ya, pihak kami dengan berbesar hati mengucapkan berbanyak terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang berbentuk kewangan untuk program iftar yang memerlukan satu hari RM5,000, ya. Kemudian untuk more RM900, untuk lebur lambut RM1, maknanya memerlukan suatu belanja yang terlalu tinggi. Jadi terima kasih kepada penyumbang-penyumbang, dan saya selagi memohon meraih bantuan, ya, silalah menyumbang. Banyak lagi ruang-ruang untuk tuan-tuan menginfakkan, ya tuan-tuan, ya, menginfakkan harta tuan-tuan sebagai tuan-tuan untuk aktiviti masjid. Ya, boleh beri dalam tong-tong duit kita, dalam tabung-tabung kita, ataupun sekarang ni online saja. Jadi lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada para penyumbang. Terima kasih kepada semua para jemaah yang masih setia, komit, istiqamah dengan program MKD, dan terima kasih kepada semua jawatankuasa, pentadbir masjid di kalangan imam, bilal, siap, jawatankuasa, dan seumpamanya, kerana telah berganding bahu bagi kita memastikan perjalanan Ihya Ramadan di MKD ini berjalan secara lancar. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kapsul Ramadan, sebagai mukadimah kita berada pada hari pertama dalam bulan Ramadan ini. Sekian saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.